A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 30. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 26 kan? Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah merancang penipuan, iaitu kepada terhadap rasul-rasul mereka, maka Allah telah mendatangkan bangunan-bangunan mereka, lalu bumbung bangunan mereka jatuh dan menimpa mereka daripada atas mereka, dan Allah mendatangkan kepada mereka azab dari arah yang mereka tidak sedar. Pengajarannya, pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahawa tidak ada seorang rasul pun melainkan pasti akan ditentang oleh kaumnya dan kaumnya sentiasa merancang kejahatan terhadap rasulnya, termasuklah membunuhnya. Yang kedua, ke atas setiap pendakwah hendaklah sentiasa bersedia menghadapi perancangan jahat musuh yang akan sentiasa menghalang gerak kerja dakwah, termasuklah membunuh pendakwah. Yang ketiga,
Sesiapa yang benar-benar ikhlas menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Maka pasti Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya dari perancangan jahat musuh. Yang keempat, musuh-musuh Islam merancang sepanjang masa untuk menghancurkan Islam. Dan Allah juga merancang. Dan perancangan Allah adalah terbaik. Sehingga musuh dikalahkan dalam keadaan mereka tidak sedar. Okey. Ayat 27. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Maksudnya, kemudian pada hari kiamat yukhzihim, Allah menghina mereka dan Allah bertanya, di manakah sekutu-sekutuku yang kamu gunakan mereka untuk menentangku? Telah berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan pada hari itu dan keburukan pasti ke atas orang-orang kafir. Pengajarannya, azab di akhirat, azab Allah di akhirat jauh lebih dahsyat dibanding dengan azab Allah di dunia. Yang kedua, azab Allah yang benar-benar menghina manusia yang kufur ialah dengan mereka dibakar di dalam api dan berada kekal di dalamnya. Mereka tidak hidup dan tidak juga mati. Yang ketiga, semua yang disembah selain daripada Allah sedikit pun tidak boleh membantu dan menolong
penyembah-penyembahnya dari azab Allah. Maka sembahlah Allah sahaja, kerana hanya Dia dapat selamatkan manusia daripada azab. Ayat 28. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Fa'alqaw as-salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Maksudnya, orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri seraya berkata, kami tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu telah kerjakan. Pengajarannya pertama, antara tugas para malaikat ialah mewafatkan manusia, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Yang kedua, mereka yang zalim sama ada kepada diri sendiri atau orang lain akan dicabut nyawanya dalam keadaan hina. Di mana muka-muka mereka dan belakang mereka akan dipukul dengan kuat oleh malaikat. Yang ketiga, manusia akan terus bercakap bohong walaupun di akhirat, demi untuk menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Yang keempat, sesiapa yang suka berbohong, dia akan terus berbohong sampai di akhirat di hadapan Allah. Ayat 29. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Maksudnya, masuklah oleh kamu pintu-pintu neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Maka pasti seburuk-buruk tempat tinggal, ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal mereka yang sombong. Okey, pengajarannya. Neraka mempunyai tingkat-tingkatnya sebagaimana surga. Semakin zalim dan kufur manusia,
semakin dalam nerakanya. Dan manusia yang paling, antara manusia yang masuk neraka yang paling bawah ialah orang munafik yang rupanya Islam tapi batinnya kufur. Yang ketiga, yang kedua, puncak utama manusia kufur kepada Allah dan di akhirat kekal dalam neraka ialah sombong. Sama ada sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, atau sombong kepada manusia dengan menganggap dia lebih baik daripada yang lain. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 30. Dikaitkan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas, Allah cerita bagaimana sikap orang-orang kafir, orang-orang musyrikin terhadap Al-Quran. Iaitu, mereka anggap Quran adalah, apa dia? Bahasa Arabnya Asatirul Awwalin. Jadi orang-orang kafir, orang tak beriman anggap Quran ni cerita dongeng ataupun tak ada faedah. Maka malam ni Allah cerita pula sikap orang beriman terhadap Al-Quran. Jadi sebenarnya sikap manusia terhadap Al-Quran ada dua sahaja. Ada dua saja. Sama ada dia anggap Quran ni tidak ada faedah, sama ada dia kata cerita dongeng ke ataupun tak kata, tapi dia tak ambil pengajaran. Yang kedua sikap yang kedua terhadap Al-Quran ialah malam ni, iaitu sikap orang beriman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqila, dan dikatakan lillazina taqaw, kepada orang-orang yang ittaqaw. Apa benda ittaqaw? Mereka bertakwa. Apa maksud orang bertakwa? Apa ciri-ciri orang bertakwa? Ikut perintah Allah. Makna asal takwa apa dia? Apa dia? Pelindung, benteng. Daripada perkataan apa dah? Al-wiqayah. Al-wiqayah. Al-wiqayah mana? Pelindung ataupun benteng.
Lepas tu kalau kita pergi klinik Arab, dia ada tulis ni, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Wiqayah khairun. Khairun apa mana? Lebih baik min dari al-ilaj. Al-ilaj merawat. Jadi kat depan ni apa? Mencegah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi takwa tu daripada perkataan wiqayah. Kalau fi'il madhi dia macam ni, waqa. Dia telah melindungi. Kalau fi'il mudhari' yaqi. Dia sedang melindungi. Kalau fi'il amr yang belajar bahasa Arab. Mana tu? Dia kaedah dia kita dah belajar kan. Kaedah nak tukar fi'il mudhari' kepada fi'il amr. Pertama buang ya, huruf sebab ya ni huruf fi'il mudhari' kan. Kemudian matikan akhir. Tapi sebelum kita mati memang dah mati dah, yaqi sebab dia ya, yaqi kan. Jadi sebelum mati dia memang dah mati. Kena buat apa? Buang terus. Jadi tinggal apa? Qi. Sorry. Amarnya ialah qi. Satu huruf tapi dalam masyarakat ayat yang lengkap. Qi, apa makna dia? Waqa, dia telah melindungi. Fi'il madhi past tense. Yaqi, dia sedang melindungi. Qi, lindungilah. Sebab tu kalau kita nak buat ayat, maka lindungilah kami daripada neraka. Cuba buat. Maka lindungilah kami dari neraka. Faqina azaban nar. Fa maka, qi lindungi, na kami, azaban nar. Faqina azaban nar. Jadi lindungi kat mana? Qaf. Kan? Tambah fa, maka na kami. Maka lindungilah kami azaban nar. Jadi takwa daripada perkataan ni lah. Jadi takwa tu makna apa? Benteng, pelindung yang melindungi kita daripada apa? Daripada dosa yang membawa kita ke neraka. Bila tengok dosa ada benteng, kan? Itu takwa. Sebagaimana apa ni? Bila ditanya, Umar Ibn Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, macam mana takwa? Umar bertanya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, dia buat contoh. Takwa ialah sebagaimana kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Jadi Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, macam mana kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Macam mana cara kamu berjalan? Jalan cepat-cepat, laju ataupun macam mana? Mata kita tengok apa? Berhati-hatikan, takut terpijak. Jadi duri itu adalah dosa. Bila tengok dosa, jangan pijak. Elakkan. Itulah takwa. Okey. Dan sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS, bila ada maksiat depan dia dan semua pintu tertutup, tingkap tertutup dan tidak ada sesiapa, apa yang menghalang Nabi Yusuf daripada melakukan maksiat dalam keadaan tidak ada seorang pun? Itulah takwa. Itulah takwa. Jadi takwa ni yang betul-betul sah ialah bila kita berseorangan. Kalau ramai-ramai, takwa kita tak berapa sah. Kan? Ada orang ramai, saya takwa ni tak boleh disahkan oleh Jakim. Bila boleh disahkan? Bila kita duduk sorang-sorang. Sebab tu Allah puji orang yang takut pada Allah ketika dia berseorangan. Allah puji. Bagi mereka keampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Apa amalan dia? Duduk seorang takut pada Allah. Itu amalan yang besar.
Ayat apa tu? Dia takut pada Allah ketika berseorangan. Ganjarannya pahala, ganjarannya keampunan Allah dan ganjaran yang besar, iaitu surga. Ayat apa tu? Saya dah bagi makna. Okey, saya sebut terjemahan dia satu-satu. Keluarkan ayat tu satu-satu. Sesungguhnya inna, orang-orang yang mereka sentiasa takut, yakhshawna, Tuhan mereka, pencipta mereka, Tuhan pencipta mereka, Rabbahum, dalam keadaan ghaib, bil ghaib, bagi mereka, lahum, keampunan, maghfirah, dan ganjaran pahala yang besar, wa ajrun kabir. Surah apa? Surah Al-Mulk. Oh, belum baca lagi malam ni, tak perasan lah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun, keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Apa amalan dia? Takwa. Jadi Allah kata, bila dikata pada orang bertakwa, maza anzala rabbukum, apa yang anzala telah diturunkan rabbukum oleh pencipta kamu. Sama tak soalan yang ditanya oleh orang kafir dalam ayat yang lepas? Cuba tengok. Ayat yang lepas ada wa izaka wa iza qila. Ayat berapa? 24. Ada wa iza kan? Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Itu bila ditanya pada orang tak beriman, apa Tuhan kamu turun? Cerita dongeng. Tapi bila ditanya pada orang bertakwa, apa yang Tuhan kamu turunkan? Jawapannya, qalu, mereka menjawab, khairan, kebaikan. Sepatah aja, khairan. Apa yang khairan tu? Iaitu Quran ni adalah kebaikan. Semuanya baik, semuanya berfaedah. Tak ada satu pun yang sia-sia, yang buang masa. Daripada mula surah Fatihah sampai An-Nas. Okey, perasan tak bila ditanya pada orang kafir, orang musyrikin, apa yang Tuhan turun pada kamu? Dia jawab apa? Qalu baris asati. Ra tu baris apa? Baris depan kan? Asatiru. Tapi bila ditanya pada orang bertakwa, apa diturunkan oleh Tuhan kamu? Dia jawab khaira. Baris apa? Pasal kenapa yang ketika orang musyrikin jawab asatiru baris depan, yang ni pula orang beriman jawab khaira, bukan khairun. Perasan tak baris tu? Perasan? Sebelum ni tak perasan, sekarang perasan tak? Okey, apa beza dia? Sebab itulah antara kelebihan ulama yang mentafsir Al-Quran ialah mereka pakar dalam bahasa Arab. Ini pun dia kaji ni. Kenapa yang ni baris atas, yang tu baris depan? Mesti ada maksud lain. Sebab orang kafir kata qalu, sebelum dia sama-sama qalu. Tiba-tiba yang ni baris depan, yang ni baris atas. Soalan sama kan? Apa yang Tuhan kamu turunkan? Okey, jawapannya dalam bahasa Arab, kalau baris depan tu maknanya khabar. Mubtada dia mana? Macam ni, takdir dia
qauluhu asatiru. Mari depan. Ia ni qauluhu mubtada. Mubtada berdepan kan marfu'. Ia ni khabar. Tapi mubtada tak disebut. Dalam bahasa Arab bila ada jumlah yang ada khabar tapi mubtada tak disebut, subjek tak disebut, dari mana kita tahu? Ikut kedudukan ayat. Kalau situ bari depan, mana ada mubtada yang dibuang. Jawapannya apa? Kata-katanya nya tu balik pada siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad itu adalah cerita dongeng. Soalan apa dah? Apa yang Tuhan kamu turunkan? Orang kafir tak mengaku bahawa itu diturunkan oleh Allah. Dia tuduh apa? Itu rekaan Nabi Muhammad, cerita dongeng. Boleh faham? Tapi bila ditanya pada orang beriman, apa yang Tuhan kamu turunkan? Dia jawab dari atas. Kalau kita belajar bahasa Arab, dari atas ni apa makna? Maf'ulun bih. Mana orang beriman akui itu Quran tu diturunkan oleh Allah, bukan direka oleh Muhammad. Maka jawapannya khaira. Anzala rabbukum khairan, maf'ulun bih. Faham? Pak ya faham? Faham, tolong jelaskan. Yang belajar bahasa Arab okey. Yang tak belajar bahasa Arab kalau tak faham pun okey sebab tak belajar kan. Yang tak okey yang belajar tapi tak faham juga. Jadi orang beriman akui Quran memang diturunkan oleh anzala rabbukum khairan, maf'ulun bih. Tapi bila ditanya pada orang musyrikin, dia tak akui Quran diturunkan oleh Allah. Bahkan dia tuduh Quran direka oleh. Jadi jawapannya qauluhu, kata-kata Muhammad tu cerita dongeng. Okey. Jadi sikap orang beriman bila ditanya apa pandangan kamu tentang Al-Quran, jawapannya apa? Sepatah aja khairan. Tapi sepatah tu memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan orang beriman. Apa dia? Kalau saya tanyalah, handphone kat tangan kamu baik ke tak baik? Tak, soalan. Handphone kat tangan anda semua baik ke tak baik? Ke asatirul awalin? Ke cerita dongeng? Dia dua aja. Kalau sama ada khairan ataupun cerita dongeng. Okey. Handphone di tangan anda, adakah cerita dongeng ataupun khairan? Tak, bagi clear jawapan. Khairan ke cerita dongeng? Kenapa slow? Sebab jawapan kena jelas sebab ada soalan seterusnya. Kita mesti jawab khairun, betul tak? Okey. Apa sikap kita bila kita anggap telefon tu khairun? Apa sikap kita? Apa kita buat dengan handphone? Bawa ke mana-mana. Tak lepas daripada tangan. Sebab khairun. Betul tak? Kalau cerita dongeng, kita bawa tak? Apa kat tangan kamu? Cerita dongeng. Besok bawa lagi. Bawa apa tu? Cerita dongeng. Tak. Kita bawa sebab dia baik. Betul kan? Dan telefon tak pernah berpisah daripada kita. Sentiasa bateri nak habis dah, standby dah. Ada 5 lagi kan? Dah cas dah. Itu makna telefon tu khairun. Betul kan? Okey. Soalan seterusnya. Quran ni cerita dongeng ke khairun? Cerita dongeng ke khairun? Okey. Macam mana hubungan kita dengan Quran dibanding dengan hubungan kita dengan handphone? Apa dia? Quran ada dalam handphone. Tapi Allah tahu apa dalam Allah tahu apa yang anda buka, apa yang anda tak buka. Betul? Berapa jam, berapa minit anda buka Quran, berapa minit anda buka Facebook dan yang lain. Betul tak? Tengok cara kita tu. Sebab tu bila ditanya pada orang bertakwa, apa yang Allah turunkan pada kamu khairan? Apa sikap Nabi dan sahabat terhadap Al-Quran? Apa mereka buat?
Sehingga dikatakan mereka ni Quran bergerak. Akhlak mereka sama dengan dalam Al-Quran. Mereka di pasar nampak akhlak Al-Quran. Mereka di jalan nampak akhlak Al-Quran. Mereka berperang nampak akhlak Al-Quran. Itu makna Quran adalah khairun. Tapi sekarang Quran khairun, tapi duduk kat mana banyak? Dalam almari dan tempat yang mulia, tempat tinggi. Kan? Sebab apa? Kena hormat Al-Quran walaupun tak buka, kan? Itu sangat berbeza. Nabi dan sahabat letak tak Quran tempat tinggi? Tak. Tak ada. Mana ada Quran bercetak zaman Nabi? Tapi akhlak Al-Quran ada tak dalam hidup mereka? Ada. Itu makna Quran adalah khairun. Sebab itu, cuba buka surah Yunus ayat 57. Okey. Ayat-ayat ni cantik betul-betul, kemudian sampai pada orang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah bercakap pada semua manusia termasuk yang bukan Islam. Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang pada kamu mau'izah. Apa nama mau'izah? Satu. Telah datang pada kamu mau'izah ni pengajaran ataupun peringatan. Allah tak sebut Quran. Allah sebut apa? Fungsi Al-Quran. Allah beritahu telah datang pada kamu peringatan yang akan mengingatkan kamu tentang matlamat hidup, tentang syurga neraka. Dan peringatan tu datang daripada siapa? Allah sebut tu, bukan daripada bapa kamu. Kalau peringatan daripada bapa kamu pun kamu dengar, kamu faham, kamu bagi perhatian. Ini tak kalah daripada Tuhan kamu buat tak faham. Kan? Yang kedua, telah datang kepada kamu syifa. Syifa apa dia? Penawar. Penawar kepada apa? Penyakit. Penyakit ni ada berapa jenis? Dua jenis. Pertama, fizikal. Yang kedua, penyakit hati. Jadi Quran ni dia merawat penyakit apa? Oh, penyakit fizikal tak rawat? Nanti nanya ustaz, tak dapat tu income . Tak ada kan sahabat Nabi yang merawat penyakit fizikal dengan surah Fatihah? Boleh, tak ada masalah. Tapi keutamaan Al-Quran merawat penyakit apa? Penyakit yang menyebabkan manusia masuk neraka. Kalau setakat penyakit fizikal, masuk neraka ke? Siapa penyakit kecil mani masuk neraka ada? Tak ada. Jadi Quran merawat penyakit yang jauh lebih besar, iaitu penyakit hati. Sebab tu Allah kata syifaun 5, rawatan 5 bagi apa yang dalam dada. Kalau Quran diguna untuk merawat penyakit fizikal, tapi ada penyakit hati, ada faedah tak? Kena rasukkan, dia pun baca Al-Quran, sihat, tapi tak solat. Kan? Buka aurat, ada faedah? Tak ada. Sebab itulah kisah wanita hitam kan, biasa dengar kan? Dia ada penyakit apa tu? Ialah fizikal ke hati? Fizikal kan? Tapi apa nasihat Nabi? Apa pilihan yang Nabi bagi pada dia? Kalau kamu sabar, bagi kamu syurga. Sabar dengan apa? Penyakit. Jadi penyakit itu bukan penghalang masuk syurga. Penghalang masuk syurga apa dia? Tak sabar. Kalau kamu sabar, boleh masuk syurga. Penyakit ni sebenarnya satu proses nak melayakkan kamu masuk syurga, iaitu sabar dengan penyakit, masuk syurga. Tapi kalau kamu nak hilang penyakit fizikal, Nabi kata aku boleh berdoa dan Allah sembuhkan, tapi tak ada jaminan syurga, sebab yang dirawat ialah penyakit fizikal sahaja.
Jadi wanita ni pilih apa? Sabar. Dia nak tak penyakit tu hilang? Dia nak tak? Tak nak. Kenapa dia tak nak? Buat apa aku nak sihat sedangkan aku dah dijamin masuk? Ada tak yang masuk syurga bawa penyakit? Tak ada. Penyakit fizikal bila mati hilang. Betul tak? Tapi kalau penyakit hati bila mati, penyakit tak mati. Betul? Penyakit bagi dalam hati. Yang kedua, yang ketiga, petunjuk. Quran nak tunjuk kamu ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah redha, yang halal, yang haram. Mana kena faham. Macam mana kamu jadikan Quran sebagai petunjuk tapi tak faham? Yang keempat, rahmat. Jadi proses Quran tu rahmatun kan, tapi proses nak jadikan Quran ataupun nak dapat rahmat Allah daripada Al-Quran, prosesnya apa? Ambil pengajaran dulu. Jangan baca tanpa faham. Faham, ambil pengajaran. Lepas tu rawat penyakit hati. Lepas tu jadikan Quran panduan hidup, barulah dapat rahmat. Dan Allah kata rahmat ni bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Dia khas untuk lil mukminin. Siapa ni yang beriman dengan Al-Quran, dia jadikan Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa dan sebagai hudan. Baru akhirnya dia dapat rahmat Allah. Okey, lepas cuba angkat sikit. Kemudian lepas ayat tadi Allah kata, qul wahai Muhammad, katalah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadlillah, anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa maksud fadlillah dan apa maksud rahmat? Ada ahli tafsir mengatakan fadlillah ialah Islam, rahmat ialah Al-Quran. Dan ada yang ulama mengatakan terbalik, fadlillah Quran, rahmat ialah Islam. Dua-dua betul. Jadi bila kamu ambil Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, kamu dapatlah rahmat Allah, maka fabizalika, maka dengan demikian itulah, iaitu dengan Quran dan Islam, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Bukan setakat ucapan khairun, tapi kamu kena gembira dengan Al-Quran. Kenapa kena gembira? Allah beritahu, kena gembira, kena suka dengan Quran. Apa sebab? Sebabnya huwa khairun. Sebab Quran tu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpul. Apa biasa yang manusia kumpul? Jadi Allah kata kamu kena gembira dengan Quran dibanding dengan harta. Sebab Quran lebih baik daripada harta yang kamu kumpul. Kenapa Quran lebih baik? Katalah kita ada harta 1 juta. Ini Quran. Quran lebih baik kan? Kenapa Quran lebih baik daripada duit 1 juta? Apa dia? Quran pandu kita ke syurga. Syurga berapa nilai dia? Berapa juta? Tak ternilai. Nabi kata apa? Nilai syurga. Definisi syurga. Mala ainun ra'at. Syurga ni yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at. Dan telinga tak pernah dengar cerita dalam syurga. Mana apa yang kita dengar kat dunia, semua tak ada dalam syurga. Apa yang kita pernah lihat kat dunia, semua tak ada dalam syurga. Dan wala khatara ala, dan yang dalam syurga yang tak pernah kita terfikir pun, sangat-sangat luar biasa. Jadi berapa nilai dia? Tak ada. Sebab tu Allah kata kamu kena gembira dengan Quran. Sebab Quran nak bagi yang jauh lebih baik daripada yang kamu kumpul. Betul tak? Jadi tanda kita anggap Quran tu khairun apa dah? Bila dapat Quran dengan dapat harta, kita kena lebih gembira Al-Quran. Boleh? Boleh ke tak? Tapi ramai tak orang
cuti kerja sebab nak pergi kelas tadabbur dibanding dengan cuti kelas tadabbur sebab nak cari duit? Yang mana lebih ramai? Yang mana lebih ramai? Ustaz, saya tak boleh datang hari ni sebab ada meeting kan. Besok dia Ustaz, hari ni saya cuti sebab nak datang kelas tadabbur. Selama saya hidup belum lagi lah. Saya nak tanya, Nabi dan para sahabat pernah tak cuti daripada bekerja cari rezeki sebab nak laksanakan perintah Allah dalam Al-Quran? Pernah tak? Pernah tak? Nabi dan sahabat pernah tak bercuti daripada kerja demi untuk faham dan laksanakan ajaran Al-Quran? Tak, Nabi bukan setakat pernah bercuti. Nabi dan sahabat, bahkan Nabi dan sahabat tinggal semua kerja, bahkan tinggal kampung halaman. Pergi mana? Kenapa dia orang pergi Mekah, pergi Madinah? Tinggal kerja, betul tak? Ramai sahabat tinggal pekerjaan di Mekah, tinggal harta, tinggal tanah, tinggal kampung halaman. Adakah sebab nak cari rezeki lebih baik di Madinah? Bukan. Sebab apa? Nak laksana perintah Allah. Jadi mereka bukan setakat cuti, tinggal kerja demi Al-Quran. Betul? Tapi Allah jamin tak rezeki Nabi dan sahabat di Madinah? Rezeki Allah jamin. Yang Allah suruh kita usaha pada ni, nak faham dan jadikan Quran sebagai syifa wa mau'izah, iaitu kamu kena usaha. Rezeki kamu buat apa pun memang akan ada. Betul tak? Cuba fikir, Allah bagi rezeki pada makhluk dia. Tak tahu berapa banyak jin, berapa banyak haiwan, berapa banyak manusia. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada pandangan Allah untuk Allah sampaikan rezeki padanya. Betul kan? Semut, cacing dalam tanah, semua dapat rezeki dia. Rezeki kita tak perlu risau. Yang kita risau ialah terlepas rezeki surga. Okey. Cuba buka surah At-Taubah. Okey. Ayat ni pula Allah sebut sikap orang munafik dengan sikap orang beriman bila terima Al-Quran. Orang munafik dengan orang kafir samalah. Bagi mereka, Quran ni cerita dongeng, tak ada faedah. Okey. Allah kata apa? Wa iza ma unzilat. Dan apabila ma unzilat, diturunkan suratun. Apabila diturunkan satu surah ataupun apa-apa surah. Faminhum, maka amin ni mana sebahagian. Sebahagian daripada mereka man yaqulu, ada orang yang berkata ayyukum zadatu hadhi imana. Ini siapa ni? Orang munafik. Bila turun surah, orang munafik ni ejek orang beriman. Okey, siapa-siapa ni Quran ada turunkan, surah baru ada turun. Siapa-siapa yang iman dia meningkat sampai tahap tu dia perli. Maka fa'ammal lazina amanu, ada pun orang beriman. Apa berlaku bila surah turun ataupun ayat-ayat Al-Quran turun? Apa berlaku? Fazadathum imana. Iman mereka bertambah. Tengok kesan Al-Quran. Kesan dia mesti ada, iaitu iman bertambah. Dan bila iman bertambah, wahum yastabshirun, mereka bergembira. Ni kita mungkin belum sampai tahap ni, iaitu bila dapat faham satu ayat Quran ataupun habis satu surah, iman kita meningkat dan kita sangat gembira. Betul tak? Bila kita gembira,
Masa kita sedang tadabbur Al-Quran ke masa makan nanti? Antara dua mana lebih gembira? Masa makan kan? Betul? Tak, di masa tadabbur kena lebih gembira. Cuma tak perlulah kita tunjukkan. Ingat ayat ni, orang beriman bila turun ayat, bila turun surah, iman dah dan mereka gembira. Gembira. Macam mana tak gembira? Semakin dia faham Al-Quran, mana semakin dia kenal Allah. Semakin dia kenal Allah, semakin dia cinta. Semakin dia cinta, semakin dia nak taat. Semakin dia taat, semakin dia jadi orang bertakwa. Betul tak? Semakin jadi orang bertakwa, semakin mudahnya untuk ke surga. Okey. Bila ditanya pada orang bertakwa, apa Tuhan kamu telah turun? Mereka jawab, khairan. Baik. Maka Allah bagi tahu balasan lil lazina, bagi orang-orang yang ahsanu. Ahsan apa dia? Mereka berbuat ihsan, kebaikan. Fi hazil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Hasanah. Hasanah, kebaikan. Apa maksud? Ada dua kebaikan. Allah kata, bagi siapa yang buat kebaikan dalam kehidupan dunia, dia akan dapat hasanah. Jadi pertama kita nak faham, dia buat kebaikan. Kebaikan apa tu? Kebaikan apa? Allah kata apa tadi? Lil lazina ahsanu. Orang yang berbuat kebaikan kat dunia, dia akan dapat hasanah. Dia buat kebaikan apa dan hasanah yang dia dapat apa dia? Okey. Orang yang buat kebaikan ni daripada perkataan apa? Ahsan. Daripada perkataan ihsan. Ihsan mesti ada dua. Satu? Ahsan ilal khaliq. Yang kedua, ihsan ilal khalq. Orang yang berbuat baik, pertama dia buat baik kepada Khaliq, pencipta, iaitu kepada Allah. Yang kedua, dia buat baik pada khalq, kepada makhluk. Okey. Macam mana buat ihsan kepada Allah? Macam mana? Yang malaikat datang tanya Rasulullah kan, pertama soalan tentang Islam. Nabi jawab, Islam rukun Islam lah. Kemudian itu tahap yang paling rendah, Islam je. Lebih tinggi daripada Islam, malaikat Jibril bertanya, apakah itu iman? Maka Nabi jawab, iman itu ialah rukun iman lah. Dan lagi tinggi daripada iman ialah, maka apa jawapan Nabi? Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah depan tu. Kalau kita sembah, kalau kita solat dan kita seolah nampak Tuhan, apa jadi dengan solat kita? Khusyuk. Kalau kita tengah solat, kita tahu ustaz duk perhati solat kita. Macam mana solat kita? Ada tak menggaru ke, jeling ke? Tak ada kan? Straight je macam robot kan. Itu baru kita perasan ustaz nampak. Kalau kita yakin Allah nampak, apa jadi? Solat kita pasti khusyuk. Fikiran tak melayang. Sebab apa? Yang ustaz tengok tu, fizikal kita okey, tapi fikiran kita tak ke mana pun ustaz tak tahu. Tapi kalau Tuhan tengok, pasti solat kita terbaik. Satu, ihsan kepada Allah, sembah Allah seolah nampak dia. Kalau tak mampu bayangkan nampak Allah, wajib yakin Allah melihat kita. Okey.
Ihsan kedua ialah kepada makhluk. Macam mana tu? Kita buat baik pada orang, kemuncaknya ialah buat baik pada orang yang buat jahat. Orang maki, kita senyum, kan? Orang letak sampah depan rumah kita, kita bagi tom yam. Boleh tak? Dia pun terkejut. Besok dia tak sampai hati nak letak sampah. Sebab apa? Sebab kita ni baik sangat. Dia buat jahat, kita buat baik. Okey. Dan ada Allah sebut satu lagi ihsan, maksudnya ialah ihsan ni buat lebih daripada yang wajib. Maksud ihsan kedua ialah buat lebih daripada yang wajib. Kalau Islam biasa buat yang wajib saja. Kalau iman pun buat yang wajib. Tapi kalau ihsan buat lebih daripada yang wajib. Dalilnya cuba buka surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Siapa yang belum beli buku Tadabbur surah Al-Ma'arij, tolong beli. Ada stok lagi. Ayat 19. Okey. Cuba kita tadabbur sama-sama. Inna insan khuliqa, manusia dicipta halu'a, keluh kesah. Tabiat manusia dicipta ni keluh kesah, risau, takut, bimbang. Kemudian Allah hurai macam mana sikap manusia keluh kesah bila tu, macam mana keadaannya, iaitu iza massahu syarru jazua, bila massahu dia disentuh ataupun ditimpa syarr, kejahatan ataupun musibah lah. Dia bila ditimpa musibah jazua, dia rasa sedih, risau, miskin ke, sakit ke. Dan wa iza massahul khair, apabila dia ditimpa pula kebaikan, makna nikmat, kaya, apa pula sikap dia? Manu'a. Manu'a apa makna? Kedekut. Bila miskin, sedih. Bila kaya, kedekut. Orang kedekut ni tenang tak jiwa dia? Siapa ada pengalaman? Dia kalau kedekut kan, tenang tak jiwa dia? Tak. Kenapa? Sebab dia terlalu cinta pada harta, takut-takut harta dia hilang, kena rompak, kena curi kan. Dan satu lagi ada sifat dia tambahan, tamak. Yang ada nak tambah lagi nak. Bila dah tamak lagi tak tenang. Illal musallin, kecuali orang yang solat. Jadi solat ni solat yang fardu. Okey? Solat fardu. Kecuali orang yang solat dan solat dia allazina hum ala salatihim daimun. Solat dia dalam keadaan daimun. Apa makna daimun? Setiap hari dia jaga solat 5 waktu. Awal waktu, rukun dijaga, wajib dia jaga, cara solat, rukuk, sujud semua dijaga, khusyuk pun dijaga. Daimun mana sentiasa 5 waktu setiap hari. Orang macam ni tidak ada halu'a, jiwa dia tenang je. Dan ni solat ni hubungan dengan siapa? Allah. Kemudian wallazina fi amwalihim haqqun, dan orang ni yang jiwa dia tenang ni, pada harta mereka ada hak maklum. Apa makna maklum? Maklum sudah ditetapkan, sudah diketahui daripada ilmu. Harta apa ni? Harta kita telah ditetapkan. Lisail untuk orang meminta dan orang yang tak meminta. Harta apa ni yang telah ditetapkan untuk orang? Zakat lah. Berapa ratus? 2.5 kan. Jadi solat, dia buat solat tadi wajib.
Zakat pula hubungan dengan orang yang wajib. Ini dia panggil apa ni? Mukmin. Atas pada mukmin apa dah? Muhsin. Cuba buka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Bukan. Surah ayat 16 ke 19? 15. Okey. Allah kata apa? Innal muttaqina. Cuba terjemah. Sesungguhnya muttaqina, orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun. Allah nak bagi tahu syurga ni khas untuk orang bertakwa aja. Kalau kamu tak ada takwa, jangan berangan-angan nak masuk syurga. Dalam syurga dan mata air. Apa yang mereka buat dalam syurga? Akhizina, mereka akhizina, mengambil ma atahum rabbuhum, apa yang tengok nikmat dalam syurga. Kat dunia boleh tak kita nak ambil apa saja? Tak, kena bekerja. Tapi dalam syurga ambil je apa yang Tuhan bagi. Kemudian Allah bagi tu. Kenapa dia boleh masuk syurga dan boleh dapat nikmat macam-macam dalam syurga? Kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka kanu apa mana? Adalah mereka dulu masa kat dunia, qabla zalika muhsinin. Balik pada tadi, ihsan. Ini darjah yang paling tinggi. Tadi surah Al-Ma'arij, mukmin, apa dia buat? Salat fardu. Kemudian harta pula yang wajib. Saya beritahu, definisi ihsan yang kedua ialah dia buat yang sunat setelah buat yang ini muhsin, ihsan. Apa dia buat? Tengok apa mereka buat masa kat dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika malam sedikit sekali mereka tidur. Buat apa? Salat malam sunat ke wajib? Yang tadi solat fardu, yang ni solat sunat. Kenapa? Muhsin buat yang lebih daripada fardu. Okey, harta pula, cuba angkat. Okey, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah dia sebahagian besar malam dia solat malam, di hujung waktu subuh, di waktu sahur, mereka buat apa pula? Minta ampun lagi. Kemudian harta pula. Wa fi amwalihim, pada harta mereka ada hak. Untuk siapa? Lisaili, untuk orang yang sail, orang yang meminta. Dan ada satu lagi, orang miskin juga tapi mahrum, tidak meminta. Yang meminta ni senang kita jumpa kan, sebab dia meminta, dia akan mencari. Ada seorang daripada Johor, pelajar saya bagi nombor saya. Dia pun call saya dengan video call apa, gambar dengan anak menangis apa semua. Yalah, kita tak tahu cerita kan, kita nak pergi jauh, kita bagilah sikit, lepas tu minta lagi. Saya suruh tim kita kat Johor Bahru pergi check. Bila check, dia dapati menipulah, orang kata dia scammer. Tapi tim kita tak dapat jumpa sebab, tapi dia selalu call saya. Saya bagi kali kedua, dia minta lagi, baru je bagi, minta lagi. Kita perasaan dia dengan perempuan, dengan anak kecil kan. Tipu ke tak? Lepas tu saya block nombor dia. Dalam satu hari datang mesej 4-5 kali. Dia pakai nombor baru. Okey, saya kata bagi nombor, dia kata nak bayar sewa rumah, dia kata sewa bilik kan. Saya kata bagi nombor tuan rumah. Saya nak cakap sendiri dengan tuan rumah. Dia bagi nombor, saya call tak dapat. Lepas tu dia mesej lagi, call lagi kan. Satu hari dekat 10 kali lebih lah. Dan saya bukan tak sabar. Jadi sebelum menghukum saya tak sabar, dengar cerita sampai habis. Lepas tu
Lepas 2-3 hari, setiap hari, hampir setiap hari dia call saya, dia mesej. Lepas 2-3 hari, saya kata, bagi nombor. Saya kata kau tak dapat. Dia kata okey, pakai nombor ni. Dia bagi nombor lain. Saya call, yang angkat tu Kerani Hotel. Saya kata kenal tak dia ni? Kenal? Dia duduk mana? Dia duduk hotel. Dia sewa bilik hotel. Ya. Kemudian Kerani pas pada bos Cina. Saya tanya bos tu, kenal tak perempuan ni? Kenal. Dia sudah sewa hotel. Ya. Sudah berapa lama? 1 tahun. Berapa sewa satu hari? RM90. Sebulan berapa? Hampir 2,700. Kita sewa rumah 1,000. Dia sewa hotel 2,000 dengan menipu. Tapi dia dengan anak dia asyik menangis, kata saya duk pam minyak lah, saya duk macam-macam tepi jalan. Tapi bila kita cek-cek, bila kita dapat tahu, saya kata awak ni betul-betul menipu. Cakap saya duk bilik sewa, rupa-rupa bilik hotel. Terus dia senyap sampai hari ni. Dia bukan bertobat. Dia rahsia dia terbongkar. Itulah. Ini jenis apa ni? Jenis meminta ke jenis tak meminta? Dua-dua tak. Yang ni yang meminta ni betul-betul asnaf. Yang tak meminta pun asnaf, iaitu menipu. Kan? Okey, perasan tak? Yang surah Al-Ma'arij, Allah kata apa? Wa fi amwalihim haqqun. Ada satu lagi, haqqun ma'lum. Perasan tak surah Ma'arij? Yang ni tak ada. Apa beza? Apa beza? Tengok detailnya Al-Quran. Hakun maklum ialah yang telah ditetapkan, iaitu zakat yang wajib. Yang ni tahap apa ni? Muhsin. Apa makna muhsin? Buat lebih pada yang wajib. Tak ada maklum. Bagi je. Boleh faham? Kalau solat bukan wajib je, solat malam 2/3 malam, kan? Ini darjah ihsan. Boleh faham? Jadi kita balik pada ayat kita. Allah beritahu apa tadi? Okey. Allah kata lil ladzina ahsanu, bagi orang yang buat baik. Buat baik apa ni? Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk, ataupun buat yang lebih daripada yang fardu. Maka bagi mereka pada hasanatun di dunia. Sekarang kita nak faham, ini janji Allah ni. Siapa yang buat baik dengan Allah, dengan makhluk kat dunia, dia dapat hasanah. Apa hasanah tu? Yang paling-paling penting apa dia? Dia sebenar semua manusia nak bahagia, betul? Tapi apa definisi bahagia? Apa dia? Hati tenang. Tapi ada orang duduk termenung atas gunung, dia kata tenang je. Tenang tu sebenar apa dia? Tenang ni Nabi ada sebut satu hadis. Nabi kata ajaban li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Kenapa? Kana amru kullu khair. Semua urusan dia baik, 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 baik. Dan Nabi kata tidak mungkin berlaku kecuali kepada orang beriman sahaja. Kemudian Nabi hurai, bila dia dapat nikmat, dia semakin syukur, bukan sombong. Semakin dapat nikmat, semakin rendah diri. Maka syukur tu baik untuknya. Dan bila dia timpa musibah, dia dan sabar tu baik untuknya. Itu mana hasanah. Jiwa dia tenang je. Apa keadaan? Miskin dia tenang, kaya pun tenang. Sakit dia tenang, sihat pun bersyukur. Tak ada masa dia risau, tak ada masa dia sedih, tak ada masa dia kecewa. Semuanya okey. Itu hasanah.
Boleh. Cuaca panas pun mulut diam je. Cuaca sejuk pun okey. Hujan lebat pun okey. Hujan tak hujan pun okey. Jalan clear pun okey. Jalan jam pun okey. Kita boleh tak sama? Semua sama. Ha? Sampai orang tengok kita ni terkejut. Kamu ni jalan jam pun macam biasa. Jalan tak jam pun macam biasa. Cuaca panas pun macam biasa. Sakit pun senyum. Tak sakit pun senyum. Ada tak keadaan kita macam tu? Ada ke tak? Oh, tak boleh nak bagi tahu. Nanti riak pula ustaz kan? Okey tak. Jadi hasanah atau sebenah dalam hati. Sebab itulah contoh, ada orang boleh tenang walaupun tak ada rumah. Tenang je jiwa dia. Suami tak ada, rumah tak ada. Orang pun tak ada, kedai pun tak ada, tapi jiwa dia tenang. Siapa? Siapa? Dan dia seorang perempuan. Hajar. Dia duduk kat mana? Dengan baby kecil. Kedai pampers pun tak ada masa tu. Dan tak ada siapa NGO hantar pampers. Subhanallah. Tapi jiwa dia tenang tak? Suami tak ada, sungai pun tak ada, pokok, sebatang pokok pun tak ada. Dengan baby kecil boleh tenang. Sebab apa? Ketenangan bukan rumah, bukan harta. Ketenangan adalah hati. Semakin dia kenal Allah, semakin dia taat pada Allah, semakin dia tenang. Ada orang pula, dia tenang walaupun duduk dalam ikan yang gelap gelita. Dia masih boleh berzikir. Kan? Rumah kita ada 10 lampu, terang, tak berzikir. Ada orang duduk dalam gua. Dalam gua kan. 309 tahun. Tenang aja. Peti air tak ada, tandas tak ada. Air dah kena potong oleh Syabas kan. Tapi tenang, boleh tidur. Siapa? Ashabul Kahfi. Banyak Allah bagi. Dan ada pula orang dicampak dalam api, tenang aja. Senyum. Nabi Ibrahim. Boleh faham tak? Itulah hasanah. Jadi hasanah bukan mesti je dalam rumah yang besar, dalam kereta yang tak. Hasanah dalam hati. Sebab itulah Nabi kita rumah kecil. Kipas tak ada. Tapi Nabi setiap malam boleh bangun malam. Dan bangun malam bukan setengah jam, 3 jam, 4 jam. Sebab apa? Jiwa Nabi tenang. Dan baca pula surah panjang-panjang. Kita rumah besar, bila air pun dalam bilik. Tapi bila bangun 3 kul. Okey. Kemudian ini nikmat kat dunia, iaitu hasanah. Di akhirat, waladarul akhirah. Dan pasti negeri akhirat khairun, lebih baik. Dunia dapat hasanah tapi tak adalah baik sangat kan. Sebab apa? Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak ada isteri, kadang-kadang rumah tak ada. Tapi dia hasanah dalam hati. Tapi bila di syurga, hasanah dalam hati dan zahir. Okey. Allah sebut apa kepada Nabi? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah kata pada Nabi, pastilah akhirat itu khairun, lebih baik bagi engkau. Allah sendiri cakap akhirat lebih baik pada engkau minal ula, daripada dunia. Sebab tu Nabi bak dunia ni dia tak endah. Sebab Allah dah janji akhirat lebih baik, yang aku nak bagi lebih baik.
Jadi bila sebut dunia, Nabi tak indah pun. Bila Nabi tidur atas tikar, berbekah kat belakang, sahabat nak bagi tilam, Nabi kata apa? Aku duduk dunia ni macam orang musafir. Bila penat, berhenti sekejap bawah pokok. Pokok itulah dunia. Jadi sekejap je. Lepas ni aku nak ke akhirat. Okey, kemudian Allah kata wala ni'ma, dan pastilah sebaik-baik dar. Apa makna dar? Dar apa dia? Sebaik-baik tempat ataupun negeri. Dia di Malaysia semua ada dar. Yang tak ada Darul Muttaqin. Kan? Yang ada apa? Darul Naim, Darul Iman, Darul Ihsan, Darul Ridwan, Darul Ta'zim, Darul Khusus, kan? Yang tak ada Darul Muttaqin. Tengok Allah ulas sekali lagi, Muttaqin, negeri mana khas untuk orang bertakwa. Jadi kelayakan untuk masuk negeri ini ialah takwa. Okey. Masa nak habis dah. Boleh ambil satu ayat lagi? Ha? Boleh? Nampak tak gembira je? Ini ayat Quran ni. Ha? Ya. Sepatut kita habiskan 32. Tapi sebab cerita surga ni, yalah. Okey. Kemudian Allah hurai Darul Muttaqin umum, kan? Apa ada dalam tu? Allah huraikan. Supaya apa? Supaya kita tertarik, supaya kita terliur, supaya kita usaha untuk dapatkannya. Apa Darul Muttaqin? Iaitu surga. Surga Adnin. Surga Adnin. Apa makna Adnin? Dalam bahasa Arab, Adnin makna dia iqamah, iaitu kekal. Jadi dalam perkataan Adnin tu dah memberi makna apa? Surga yang kekal. Dia sifat manusia bila duduk tempat yang cantik, tempat yang indah, lepas tu dalam kepala dia fikir apa? Nak kekal. Tapi bila dengar dia duduk tempat yang indah, banglo yang besar, tapi bila diberitahu kamu 3 hari saja di sini, dia boleh seronok tak? Tak boleh. Sebab tu Allah bila bagi tahu syurga, lepas tu Allah akan bagi tahu khalidina fiha. Supaya apa? Supaya orang beriman sentiasa gembira. Okey, syurga yang adnin, iaitu kekal. Dan yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya bila masuk ada apa? Tajri. Tajri ni apa makna? Fi'il apa tu? Tajri fi'il apa? Mudhari'. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan apa? Allah nak bagi tu, sungai di surga berbeza dengan sungai di kat dunia. Sungai kat dunia kadang-kadang kering, kadang-kadang tak mengalir. Tajri sentiasa mengalir. Min tahtiha, dari tahti, bawahnya. Mengalir apa ni? Anhar. Anhar ni jamak. Kalau satu, nahrun. Kalau satu sungai, nahrun. Kalau banyak, anhar. Okey, sungai ni mengalir di mana? Kalau ikut ayat Al-Quran, bawah. Sebenarnya bawah tu di mana?
Ada dua pendapat. Satu, bawah istana. Yang kedua, bawah pokok depan istana. Di setiap kita ni ada, satu dapat istana, yang kedua dapat taman. Dan taman-taman tu penuh dengan pokok-pokok kan. Pokok tu batangnya apa? Mas. Dan bawah pokok tu sungai. Macam kita duduk, walaupun bahasa Arab menggunakan perkataan bawah, tapi ada pendapat mengatakan bawah tu bukan makna bawah istana, tapi bawah. Contohlah kita duduk tingkat 10. Orang tanya, kereta awak kat mana? Kita jawab apa? Bawah tu apa? Bawah tu sebelah bangunan lah, bukan bawah bangunan tu kan. Okey, mengalir, sentiasa mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Berapa jenis sungai? 4. Apa dia? Susu, madu, arak, air yang diproses, air yang tidak keruh. 4 jenis sungai kan. Dan madu tak payah beli kan. Dahlah botol kecil, mahal kan. Sebab tu makan, bila makan sudu kecil je kan. Dia tak makan sudu besar sebab mahal. Jadi siapa nak makan madu yang free, sabar. Tak payah pergi ke Yaman, tak payah tunggu ustaz jual. Jadilah orang bertakwa. Dapat berapa banyak? Berapa botol madu? Bersungai-sungai. Dan sungai ni Allah sebut keistimewaan sungai di surga, yufajjirunaha tafjira. Apa mana? Tak, ahli surga boleh alih sungainya ke mana saja dia nak alihkan. Dia nak letak depan istana, nak letak bawah belakang istana, nak letak bawah istana, dan nak bawa sungai berjalan ke mana-mana. Dia nak pergi tingkat 10 kan, ziarah mak bapak dia. Mak bapak dia surga tinggi sikit. Dan dia tak nak pakai sungai mak bapak dia. Dia boleh bawa tak sungai dia? Ya. Yufajjirunaha tafjira. Sungai ikut aku. Dan ada hadis mengatakan sungai dalam surga dia tidak ada tebing. Tidak ada macam parit. Dia berjalan macam ular. Boleh bayang tak? Itu yang Nabi kata, dalam surga benda yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak boleh dibayang oleh akal. Macam mana sungai tak ada tebing, tak ada parit dan boleh berjalan. Air tak terkeluar, subhanallah. Yang tu yang Allah nak sediakan pada kita. Sebab itulah bila Nabi cerita surga akhirat setiap hari pada sahabat tengok dunia macam tak ada. Allah kata tinggal. Allah kata hijrah. Sebab hijrah untuk apa? Yang jauh lebih baik. Tapi kita bila nak tinggal dunia, kita rasa sayang. Sebab apa? Akhirat tak berapa nampak. Betul kan? Akhirat tak berapa nampak. Nak nampak macam mana? Baca Quran pun tak faham. Kalau faham pun sekali seminggu kan? Sementara nak faham, hilang, disapu oleh dunia 6 hari. Betul kan? Lepas tu ada seorang penulis kitab tafsir. Dia tulis kitab tafsir dalam penjara. Mukaddimah dia kata apa? Aku tengok orang, manusia dengan dunia ni macam aku duduk di tingkap dan aku sedang melihat kanak-kanak sedang bermain dengan mainan. Jadi orang yang duk bekerja dengan dunia, duk kejar dunia, tamat dunia, macam budak-budak kecil, apa dah? Main dengan mainan. Kata penulis kitab tafsir ni, iaitu Asy-Syahid Syed Qutb. Inilah bila akhirat masuk dalam kepala kita, kita rasa ya Allah bodohnya aku sampai terlepas yang kekal abadi. Solat sunat tak sempat kan? Zikir-zikir tak sempat. Sebab apa? Disebut dengan mata'un qalilun. Okey. Kemudian lahum, bagi mereka, fiha, bagi mereka, bagi siapa ni? Mereka siapa? Muttaqin. Masuk syurga, di bawahnya, kenapa Allah sebut sungai? Banyak ayat bila sebut syurga, sungai dulu. Bila sebut syurga, sungai.
Sebab sifat manusia suka air. Dan antara air dengan sungai, dia lebih suka sungai. Sebab itulah bila cuti dia cari sungai, berebut dengan orang kampung tu. Lepas tu pergi pula sampah penuh kan, air pula keruh. Tapi duduk juga paling-paling kurang tenanglah sikit daripada duduk kat rumah kan? Tapi dalam syurga berapa jenis sungai? Hak siapa tu sungai? Hak kita. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kemudian lahum bagi mereka fiha padanya, dalamnya, ma yasha apa mereka kehendaki. Okey. Bila Allah sebut dalam syurga apa saja mereka nak, mana apa tu? Allah nak bagi tahu beza dengan dunia. Apa beza dengan dunia? Dunia banyak kita nak tak dapat. Tapi bila masuk syurga, semua yang kita nak dapat. Macam mana cara kita nak dapat? Nak apa saja? Terlintas. Ada ayat ni panjang tapi saya nak sebut sikit je. Walahum ma tashtahi anfusukum walakum ma tashtahi anfusukum wa ma tad'un. Ini surah Fussilat ni. Okey. Dan bagi mereka apa yang tashtahi, apa yang diinginkan oleh nafsu. Apa yang diinginkan oleh nafsu. Wa ma tad'un, dan apa yang tad'un ni dia beza. Tashtahi dengan tad'un. Tashtahi benda yang ada kat depan. Tad'un benda yang tidak ada. Kan kalau kat dunia ada benda yang ada depan kita, ada benda yang kita nak tak ada. Tapi biasa yang tak ada tu tak dapat lah. Tapi Allah nak beritahu dalam syurga, yang ada depan kita pun dapat, yang tak ada depan kita pun dapat. Contohlah kita nak durian, tapi bukan musim dia, tak dapat. Di syurga bukan musim ke, musim dia ke, semua dapat. Walahum ma yasha'u, kemudian kazalika, begitulah, demikian itulah, yajzi, Allah membalas. Siapa? Berapa kali dah Allah sebut orang bertakwa? Kenapa Allah sebut berulang kali? Kalau ikut bahasa lah, bahasa Arab ke bahasa Melayu, Allah tak sepatut sebut muttaqin dah. Bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu, bila sebut muttaqin yang pertama, lepas tu sebut apa? Mereka. Ganti nama kan? Sama juga bahasa Arab. Bila sebut muttaqin yang pertama di sini, yajzihim. Allah balas pada mereka. Tak payah sebut muttaqin. Tapi Allah tak guna mereka, Allah tetap sebut muttaqin. Apa maksud? Allah nak bagi tahu kenapa aku balas begitu banyak ni, begitu mewah. Sebab dia bertakwa pada aku. Dia lawan nafsu, tak ikut, tak buat dosa. Dia sabar untuk mentaati perintah aku. Dan Allah nak bagi tahu kalau kamu nak benda-benda ni semua, mesti jadi orang bertakwa. Khas untuk orang bertakwa. Kalau tak ada ciri bertakwa, jangan mimpi. Dan kita boleh cek tengok orang, sifat orang bertakwa dalam surah apa? Az-Zariyat 1, yang solat malam, kemudian istighfar waktu sahur, kemudian bagi harta kepada asnaf. Kalau surah Ali Imran, infak ketika senang dan susah, tahan marah, Al-Baqarah pada, kemudian suka maafkan orang. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Okey, cukup
Ada soalan ke? Jadi insya-Allah kita jumpa pagi besok secara live pukul 10 pagi. Tadabbur sambung tadabbur surah Az-Zukhruf. Dan malam besok tak ada kelas. Saya bagi cuti sebab penat belajar kan. Dan saya pun nak cuti. Kelas besok pukul 10 pagi bukan kat sini di Taman Tun. Jadi macam minggu lepas ada orang datang kat sini. Jadi kelas pagi Jumaat di Taman Tun. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم